Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni kita akan belajar pasal topik 12 berkenaan dengan Reggio Emilia. Okey, nama macam perempuan tapi sebenarnya lelaki. Okey, Reggio Emilia ni pendekatan dia adalah provokasi dan kerjasama dengan pendidikan awal kanak-kanak di Amerika Syarikat lah. Dia punya idea lah dekat Amerika. Okey, pendahuluan usia kanak-kanak merupakan masa emas atau golden age. Di masa 80% perkembangan otak kanak-kanak mencapai kesempurnaan. Okey, mana masa kanak-kanak tu sangat penting Okey, in term of ibu bapa dan juga cikgu lah. Okey, umur masa ni sangat penting lah. Okey, untuk kanak-kanak. Dan seterusnya Iwan besar sangat. Okey. Alright, perkembangan otak kanak-kanak mencapai kesempurnaan. Pada masa ini kanak-kanak harus dirangsang dengan baik menggunakan kecerdasan yang pelbagai. Perkembangan dunia pendidik mula membuat orang dewasa sedar pentingnya pendidikan kanak-kanak sejak awal. Pelbagai sekolah juga menggunakan pelbagai model pendekatan pembelajaran yang menarik. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan daripada Reggio Emilia lah. Okey, Reggio Emilia ni dia cakap perlu amalkan benda yang baik lah untuk tarik minat kanak-kanak ni. Dan bahkan Persatuan Antarabangsa Pendidikan Awal Kanak-kanak NAEYC telah menyemak semula daripada apa yang sesuai tahap perkembangan DAP. Garis panduan ini disertakan oleh contoh-contoh daripada pendekatan Reggio Emilia lah. Ketika ini pendekatan Reggio Emilia telah digunakan di Amerika Syarikat, Britain, New Zealand, Australia dan banyak negara lain. Okey, terbukti lah antara negara-negara ni pun menggunakan pendekatan idea dia. Pada tahun 1988 muncul dua tokoh yang sinonim dengan pendekatan Reggio Emilia, ialah Leila Gardini dan Bajan. Yang tak penting lah. Okey, penasihat kepada tak perlu. Okey, penulis dan editor kepada penerbitan dalam bahasa Inggeris dan Itali mengenai pendidikan awal kanak-kanak dan cerita rakyat Itali. Okey, kena buat cerita rakyat lah. Pendekatan Reggio Emilia percaya bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain, maknanya bercakap. Okey, termasuk bercakap dengan ibu bapa, kawan-kawan dan sebagainya. Okey, di sekitaran pembelajaran yang aktif. Maknanya aktif lah, kena ada two-way communication. Maknanya cikgu cakap, budak-budak pun diberi peluang untuk, kanak-kanak pun diberi peluang untuk bercakap. Okey, bercakap sama kawan-kawan dia, bercakap sama kita. Pendekatan Reggio Emilia melihat kanak-kanak punya sikap berdaya saing. Maknanya nak bersaing lah semua. Siapa siap dulu, siapa boleh buat, siapa boleh jawab dulu. Okey, benda tu bagus in term pembelajaran lah. Bagus dari segi positif dia. Akan ada keluar kreativiti, idea kan, ingin tahu, perasaan ingin tahu, imajinasi, intensif dan mempunyai keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Okey, ni tak perlu. Tekankan kepada NAEYC. Okey, kat sini lah. Reggio Emilia membangunkan pendekatan tersendiri untuk pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak 1 tahun hingga usia prasekolah. Okey, ada pameran bergerak yang dibuat dekat New York. Okey, Itali berkongsi idea baru kanak-kanak dalam persidangan NAEYC di Washington. Respon orang ramai agar REA dapat melihat. Yalah. Okey, sejarah awal Reggio Emilia. Dia orang Itali tapi dia banyak dekat ni lah. Dia Itali. Okey. Dia banyak menekankan dekat UK lah, pembentangan, okey. Meeting semua dia keluarkan idea, nampak ni. Menjadi perdebatan utama di antara guru dekat Amerika, pengarah program dekat kanak-kanak, pengubah dasar kerajaan, ahli bentuk wakil sejarah. Okey, kaedah pendekatan, okey. Pendekatan Reggio Emilia Approach, REA. Reggio Emilia Approach yang dipanggil REA lah. Terutama kanak-kanak berbeza dari pendekatan konvensional. Pendekatan REA ialah komited dan mencipta sesuatu pembelajaran yang menggalakkan dan memudahkan. Okey, menggalakkan dan memudahkan kanak-kanak untuk membina kekuatan berfikir secara sendiri. Okey, untuk diekspresi diri sendirilah dari segi komunikasi dan pemikiran kanak-kanak tu. REA ini adalah sebuah sistem yang kompleks namun sangat menarik. Macam susah tapi sebenarnya dia menarik bagi kanak-kanak lah. Perhatian dunia pendidikan awal kanak-kanak selama 5 tahun terakhir ini, perkataan Reggio Emilia dipandang sebagai sumber inspirasi untuk membantu pendidik. Dia memudahkan tugas pendidik, di mana kita sebagai pendidik melihat kanak-kanak tu
punya idea, persepsi kan, untuk kita mengajar dia kan. Sebab different kanak-kanak ada different level pemahaman tau, keinginan pembelajaran yang lain. Membangunkan program edukasi sendiri. REA diasaskan oleh Loris Malaguzzi dan penduduk di kawasan sekitar Reggio Emilia di Itali. Loris Malaguzzi di Itali selepas Perang Dunia Kedua. Saat itu sejumlah pekerja lelaki berkurangan akibat perang. Para wanita terpaksa menjadi tenaga kerja di kilang-kilang dan industri. Ditambah keadaan penuh dengan kehancuran dan kemusnahan harta benda, penduduk Reggio Emilia. Reggio Emilia ni nama kawasan. Merasakan perlu ada pendekatan baru dan cara mengajar kanak-kanak. Mereka merasa bahawa tahun-tahun awal perkembangan kanak-kanak mereka membentuk diri mereka sebagai seorang individu. Bermula dari pemikiran inilah lalu dicipta sebuah program berprinsip rasa hormat, rasa tanggungjawab, rasa kebersamaan melalui penerokaan. Maknanya dia dekat kawasan tu semua sama. Semua perlu dapat education, semua perlu dapat perhatian, sokongan. Visi dia kanak-kanak sebagai pelajar yang berkebolehan, menghasilkan kanak-kanak cerdas. Topik kajian diambil dari perbualan kanak-kanak. Kanak-kanak tu berbual pasal apa? Dekat sini ada tanaman baru lah kan, dia ni makanan dia sedap, buah dia ni sedap lah. So kat situ cikgu ambil apa yang kanak-kanak cakap tu untuk buat aktiviti dengan apa yang diorang bincangkan, yang diorang komunikasikan tu, cikgu gunakan untuk buat aktiviti. So bila kanak-kanak tu masuk kelas, dia macam surprise, teacher ni buat macam apa yang kita cakap hari tu lah. So maknanya cikgu ni kena selami diri kanak-kanak tu. Pandangan Reggio Emilia lah. Maknanya macam sekarang ni kan, pasal pandemik COVID-19 ni, mungkin cikgu boleh buat aktiviti pasal pandemik ni kan. Kita cari search pandemik ni bentuk macam mana, ada ubat ke, asal bermula daripada mana. Benda tu menarik tau. Kanak-kanak perasaan ingin tahu dia sangat tinggi. So bila kita ikut isu semasa kan, contoh macam kartun sekarang ni tengah kecoh, tengah viral yang kartun Nobita dah nak kahwin dah kan. Dulu kita tengok Nobita hari-hari nangis, kena bully, exam kosong, tapi sekarang dah nak kahwin dengan Shizuka. So cikgu kena update pasal kanak-kanak, bukan update pasal isu semasa sekarang ni, update pasal isu kanak-kanak yang terbaru. REA tekankan macam tu lah. So kat sini sokongan dari penglibatan ibu bapa. Yang ni lah penglibatan orang dewasa, ibu bapa, masyarakat. Kita jangan macam bully budak tu ke apa ke kan, play victim. No, kita macam educate budak tu kan. Apa itu komunikasi, macam mana nak bercakap dengan orang dengan cara yang betul kan. Nak cakap dengan orang dewasa macam ni, cakap dengan kanak-kanak macam ni, cakap dengan kawan-kawan macam ni kan. Sebab ibu bapa tu adalah cermin kepada kanak-kanak tu. Orang akan cakap, anak siapa tu kenapa dia macam tu kan, siapa bapak dia duduk kat mana So yang dapat nama adalah ibu bapa. So kita kena cermin diri kita dulu. Peranan persekitaran sebagai guru ketiga. Masyarakat lah. Masyarakat jangan hal kau, hal aku lah. Jangan ada tu jaga tepi kain kau. No, kita kena anggap yang ni kita punya, macam contoh macam anak ni amanah Tuhan kepada hamba-Nya. Kita ni yang bertanggungjawab ni kena bagi pelajaran, pelajaran, pengetahuan, yang lain-lain lah, macam makanan, tempat tinggal, kena cuba usahakan. Dan kalau ada macam anak orang kaya ni apa semua kan, ada perbezaan kat situ wujud, kita tak nak cari perbezaan. Itu kita macam kita bagi kanak-kanak ni accept, menerima. Tu rezeki dia, rezeki dia macam tu, rezeki dia macam ni, rezeki awak ni sehat, untuk kita bersyukur. Sehat, nikmat selamat, nikmat dapat makan, nikmat dapat berteduh kan, nikmat dapat pergi sekolah. Beberapa bahasa simbolik kanak-kanak. Bahasa kanak-kanak kena ambil tahu juga. Bukan pelat bila cakap kanak-kanak, tidak perlu pelat, cakap bahasa yang betul. Dokumentasi. Maknanya kita nak simpan data-data tu lah, kertas-kertas, portfolio hasil kerja semua simpan atau tampal kan, sebagai menghargai kanak-kanak punya
effort tu. Projek jangka panjang kan, apa yang kita nak masa umur 4 tahun ni, apa yang kanak-kanak ni perlu kan. Mestilah 4M dia perlu sikit-sikit lah menguasai 4M tu. Okay, guru sebagai penyelidik, kita kena banyak baca, banyak research kan, untuk tahu kanak-kanak punya perkembangan. Okay, hubungan rumah dengan sekolah, ibu bapa kan. Ibu bapa janganlah blame sekolah, blame cikgu. Kita sama-sama nak anak kita berjaya. So kita bersama-sama lah. Kalau awak salah, saya salah, awak salah, macam accident lah. Kau salah, kau langgar aku, kau ni. Benda takkan settle. Benda tu perlu repair, dia mengambil masa semua. So adalah lebih baik kita win-win situation kan. Contoh macam kalau orang tu langgar daripada belakang, of course lah orang belakang salah. So orang belakang salah, kan masa kita belajar memandu pun jarak 5 meter daripada kenderaan depan kan. Maknanya kita kena nampak tayar depan, memang tempat yang selamat dah. Tapi sekarang ni ada kamera, ada bukti kan, ada proof kalau nak fight ke apa ke kan. So berbalik kepada hubungan rumah dan sekolah ni, ibu bapa, masyarakat sama-sama semua kan. Kita nak anak kita berjaya semua kan, nak jadi orang yang baik-baik, orang yang bagus kan, pemimpin ke apa ke kan. Semua bermula daripada kanak-kanak lagi. Prinsip pembelajaran, okay, belajar ada sistematik, disiplin, ada masa main bila, masa makan bila, masa tidur bila kan. Belajar macam mana, keadaan macam mana kan. Ibu bapa kena membantu kanak-kanak tambah-tambah pandemik ni kan. Ibu bapa jangan banyak mengeluh kan. Cikgu kena cuba usaha juga. Bagi pandangan saya adalah guna macam video, record video. Live susah sikit sebab line banyak kawasan yang line tak berapa nak elok kan. So rakaman video sangat membantu. Okay, Rejo Emilia ni yang berpusat pada kanak-kanak. Okay, dah tekan yang awal tadi, hubungan persekitaran tadi dah sebut. Hasil kerja pun dah sebut. Peranan guru dalam pendekatan ni tadi dah cakap juga. Diulang-ulang balik ni. Okay, aktiviti boleh buat, keceriaan kelas, makmal. Kesimpulannya, teras kurikulum Rejo Emilia adalah perancangan projek sebagai hasil minat kanak-kanak lah. Maknanya kita buat minat kanak-kanak kan. Contoh kita buat satu aktiviti di mana kanak-kanak kena pergi zoo. Kanak-kanak pergi zoo, lawatan ke zoo lah. Bila balik tu kita ada buat macam kuis ke apa ke, tentang contoh okay, namakan haiwan berkaki 2, namakan haiwan berkaki 4. Contoh macam tu lah. Okay guys, ada soalan boleh tanya. Ini topik 12. Okay, ada soalan boleh tanya dalam Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum.